Selamat sejahtera. Hari ini kita nak bincang mengenai pembersihan dan pembekalan air. Dan yang kita maklum, air merupakan sumber semula jadi bumi yang sangat berharga. Air meliputi lebih kurang 71% atau 2/3 daripada permukaan bumi. Tetapi, sebahagian besar air tidak boleh diminum. Contohnya air lap. Dan walaupun air tawar yang kita boleh minum pun bukan semua selamat diminum. Kita tengok dulu ya sumber air tawar. Di manalah kita boleh dapatkan sumber air tawar ni? Mungkin dari kolam, dari sungai, terusan, air hujan dan sebagainya. Adakah air ini selamat diminum begitu sahaja? So, kadang-kala air tawar mengandungi benda asing terapai. Contohnya lumpur. Selamat tak diminum? Tidak, kan? Dan kadang-kala air tawar berbau. Dan nanti kita akan bincang kenapalah dia berbau. Tidak selamat. Dan mengandungi mikroorganisma. Selamat tak? Tak selamat, kan? Kenapalah air mungkin busuk? Kemungkinan dia terdiri daripada mikroorganisma disebabkan oleh aktiviti mikroorganisma dan bahan pelarut. Contohnya kat sini. Macam manalah kita nak menyelesaikan masalah ini? Kita boleh bersihkan air dan rawatkan dia supaya selamat diminum dan digunakan. Di sini cikgu akan bincangkan 4 cara untuk membersihkan air. Yang pertama adalah secara pendidikan. So, kita menggunakan haba yang tinggi untuk membunuhkan mikroorganisma. Cara kedua adalah pengklorinan. So, kita letakkan ubat klorin untuk membunuhkan mikroorganisma. Cara ini biasanya digunakan untuk membunuh kuman di kolam renang, di mana kita tak boleh mendidihkan air secara skala besar, kan? Cara ketiga, penurasan. So, kita memisahkan benda asing terapai daripada cecair. So, kita memerlukan corong turas untuk pisahkan benda asing. Contohnya, kita menggunakan corong turas dan kertas turas untuk menuraskan kopi. Akan tetapi, kita tidak dapat memisahkan bahan-bahan pelarut maupun mikroorganisma. Cara keempat adalah penyulingan. Penyulingan kita menggunakan haba. Kita panaskan air yang mengandungi benda asing. Kemudian air tersebut akan mengalami pendidihan dan wap air akan naik ke atas. Wap ini akan melalui kondenser libid. Kondenser libid ini akan menyebabkan wap air menjadi cecair. Menjadi balik cecair. Jadi cecair tersebut akan dikumpul di dalam bekas. So, air ini atau kita panggil sebagai hasil sulinan tidak mengandungi benda terapai, tidak mengandungi bahan pelarut dan dia dapat membunuh mikroorganisma. Air ini kita panggil sebagai air sulin. Adakah air sulin ini sesuai untuk diminum? Sebenarnya air sulin ini biasanya kita guna untuk mengisi bateri kereta. Jadi agak-agaknya selamat tak? Kecuali terdesak. Sebab dia memang tidak dicadangkan untuk diminum. Sebab dia tidak mengandungi garam mineral. So, macam manalah kita menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air? So, biasanya kat rumah kita mungkin menakungkan air hujan atau kita menggunakan semula air mandi untuk menyiram pokok-pokok bunga kot. Ya ke? Biasanya kita menggunakan air cuci beras atau air untuk cucikan
sayur-sayuran sahaja. Kalau air untuk mandi itu biasanya sesuai untuk fraskan tandas kita sahaja, kan? Okey, sebenarnya di luar sana ada juga cara-cara yang lain. Okey, contohnya boleh mengita semula air. So, yang ni digunakan di Singapura, mereka mengita semula air-air kumbahan ikut beberapa proses dan akhirnya mereka dapat balik air bersih untuk digunakan. So, anda boleh pergi Google lah, New Water di Google. So, untuk maklumat yang lebih lanjut. Okay, cara kedua adalah mendapatkan air daripada gabus. So, kalau mereka dapatkan air tersebut dari gabus, air gabus akan terkondensasi, ditangkap pada jaring dan dikumpulkan di atas satu piring. So, sekiranya murid-murid yang ingin tahu lebih lanjut, boleh Google Waka Water. So, cara ketiga pula adalah mendapatkan air dari lautan. So, menggunakan cara osmosis terbalik. So, cara ini, air laut yang mengandungi garam akan ditapiskan melalui satu membran yang hanya membenarkan molekul air untuk menembusinya. So, tekanan yang kuat akan ditekan pada bahagian air laut dan hanya molekul air sahaja yang boleh dilepasi. So, cara ini agak mahal tapi berkesan untuk kawasan yang memang tiada air tawar. So, itu sahaja.